Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya Muhammad Azhari bin Haji Sulaiman, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan. Video ini dihasilkan untuk tatapan semua bagi tujuan Anugerah Inovasi Negeri Selangor bagi tahun 2021. Saya diberi amanah untuk menjawat jawatan Guru Besar di sekolah ini bermula 1 Februari tahun 2019 yang lalu. Sehingga ke hari ini sudah hampir mencecah 3 tahun lebih berada di sekolah ini. Dengan erti kata lain, saya diberi amanah dan tanggungjawab mengurus segala urusan berkaitan dengan kurikulum pentadbiran dan juga kurikulum hal ehwal murid di sekolah ini, termasuk hal ehwal mentadbir kawasan sekolah. Justru itu, bagi projek inovasi kali ini, saya memikirkan saya perlu untuk menerangkan terlebih dahulu berkaitan dengan sejarah sekolah serba sedikit dan juga berkaitan perkhidmatan saya di sini. Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir adalah sebuah sekolah rendah agama yang telah lama ditubuhkan. Untuk makluman semua, ia mula ditubuhkan sejak tahun 1930-an lagi, dan pada tahun 1974 sekolah ini dibina di tapak yang sedia ada sekarang. Dengan erti kata lain, untuk makluman semua, bangunan sekolah ini sudah berusia mencecah hampir 50 tahun di tapak sekarang. Kerana di tahun 1930-an itu, sekolah itu berada di sebelah Masjid Al-Muttaqin, Kampung Permatang Pasir. Kemudian, jumlah murid di sekolah ini tidak pernah ramai. Paling ramai hanyalah pada hari ini, iaitu 214 orang. Kerana sekolah ini fizikalnya kecil, pertama. Kedua, ruang lingkup kawasan persekitaran sekolah ini juga yang tidak ramai penduduk. Dan yang ketiga, terdapat banyak sekolah-sekolah rendah lain yang berada sekitar 3 dan 4 km daripada kawasan sekolah ini. Maka jumlah murid terkini ialah 214 orang. Dengan jumlah tersebut, sekolah ini dikategorikan sebagai sekolah bergrade C di Jabatan Agama Islam Selangor. Okay. Dengan kekuatan 7 orang guru, termasuk saya 8 orang sebagai pentadbir, dengan jumlah kelas 6 buah kelas, murid yang 214, saya perlu mentadbir sekolah ini dan mengurus sekolah ini agar setanding seiring dengan sekolah-sekolah agama yang lain. Justru itu, saya memikirkan untuk menarik minat murid hadir ke sekolah dengan cara menambahkan keceriaan dan keindahan kawasan sekolah. Justru itu, kita memikirkan satu cara dengan cara menambah jumlah bilangan bunga-bungaan di kawasan persekitaran sekolah. Namun itu timbul pula masalah bila mana kekuatan dana kewangan sekolah yang tidak mampu untuk saya urus bagi membeli bunga-bunga yang kita semua tahu harganya sangat mahal. Saya perlu berfikir dengan lebih kreatif dan kritis bagaimana untuk menceriakan lagi sekolah rendah agama Permatang Pasir. Itulah fokus kepada inovasi tahun 2021 ini. Jadi, marilah kita sama-sama selusuri video ini untuk tetapan semua bagi melihat apakah yang telah saya lakukan sehingga
mampu atau tidak saya menceriakan lagi kawasan Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir. Pengenalan kepada Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir. Sejak 2019 ketika saya mula menjejakkan kaki ke sekolah ini, untuk makluman mula, sekolah telah berjaya memperolehi anugerah, antaranya anugerah Sekolah Cemerlang Peperiksaan PSRA Daerah Kuala Langat, Sekolah Cemerlang Peperiksaan UPKK Daerah Kuala Langat. Begitu juga dengan pengurusan kewangan sekolah. Pada tahun 2019 kita memperolehi 98.3% markah keseluruhan, dan sebenarnya sekolah berada pada tahap yang baik apabila pada tahun 2019 juga sifar masalah disiplin murid. Jadi suatu kejayaan yang sangat baik untuk Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir, dan saya ingin teruskan membantu menceriakan lagi kawasan sekolah bila mana ilmu disiplin telah dicapai. Kurikulum juga tidak ketinggalan. Ada empat acara yang pihak sekolah mampu menghantar pelajarnya hingga ke peringkat daerah, dan 2 acara tersebut mampu memperolehi naik johan di peringkat daerah. Jadi secara keseluruhan Permatang Pasir walaupun grade C, kami mampu bersaing juga dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan dengan itu saya berfikir untuk sampailah masanya untuk saya sebagai pentadbir sekolah cuba untuk menceriakan pula persekitaran sekolah di belah luar. Jadi dengan kejayaan-kejayaan yang diperolehi sebelum ini membakar semangat saya sendiri sebagai pentadbir untuk saya pula cuba membantu sekolah dengan menceriakan lagi keadaan sekolah. Maka itu sebabnya saya memikirkan satu kaedah bagaimana ingin menambahkan koleksi tanaman bunga yang banyak, tidak menggunakan kos yang besar, tidak menggunakan kos yang maksimum, hanya menggunakan kos yang minimum yang mampu. Dan boleh juga kalau perlu saya mencari sumbangan daripada ibu ayah berkaitan dengan pasu bunga, tetapi bunga dan juga bahan tanaman itu saya perlu usahakan dengan gaya kreativiti saya sendiri, InsyaAllah. Walaupun berada di sekolah yang kecil, cita-cita dan harapan bagi seorang pentadbir mestilah ada. Justru itu saya merasakan bahawa salah satu cara untuk menarik minat murid hadir ke sekolah, sekolah harus bersifat ceria dan cantik, bersih dan kemas. Maka saya memikirkan satu kaedah bila mana sekolah tidak mempunyai pokok bunga yang cukup banyak, kerana bunga sifatnya disukai oleh ramai orang. Maka saya fikir kita perlu menambah jumlah pasu bunga yang ada di sekolah. Namun begitu, kita ada sedikit masalah bila mana kewangan sekolah juga sebenarnya tidak mampu untuk membeli banyak bunga, dan juga tidak mampu membeli persiapan peralatan penanaman bunga yang banyak. Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang agaknya saya perlu buat? Maka itu sebabnya mahu tidak mahu saya sebagai pentadbir Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir perlu berfikir kreatif dan kritis. Maka untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ADTEM lah penyelesaiannya. Apa dia? ADTEM. Mahu tak mahu saya sendiri kena turun padang. Kerana apa? Kerana di sekolah grade C kita tidak mempunyai tukang kebun kontrak, tukang kebun yang dilantik oleh kerajaan, kerana ianya hanyalah tukang kebun sambilan. Dan kebetulan minat dan hobi saya juga adalah menanam bunga. Maka tak salah kiranya saya membuat keputusan untuk saya sendiri yang menanam bunga dan juga memperbanyakkan lagi jumlah bunga di dalam kawasan sekolah ini. Tukang kebun sambilan yang dilantik oleh pihak jabatan yang berkhidmat hanya sekitar 3 jam sehari itu, saya akan gunakan khidmat beliau untuk menyiram pokok bunga yang telah saya tanam nanti. Bantuan itu saya perlukan, tetapi dari segi prosesnya saya yang akan melaksanakan proses penanaman, percampuran tanah dan juga sebagaimana yang terkandung dalam ADTEM, asal dari tanah merah dan pasir.
ADTAMP, ADTAMP, asal dari tanah, merah dan pasir. Itulah inovasi yang saya hasilkan bagi menyertai inovasi yang diadakan pada tahun 2021 ini. Satu kaedah inovasi penjimatan kos dan juga penggunaan bahan-bahan terbuang dan terpakai. Bagi kami di sekolah grade C, sekolah kecil yang tidak mempunyai dana yang besar, ADTAMP adalah penyelesaiannya untuk tempoh masa yang singkat. ADTAMP adalah satu inovasi di mana saya menggantikan fungsi tanah untuk menanam bunga di dalam pasu dengan menggunakan kos yang paling minimal dan juga bahan daripada bahan-bahan terbuang. Hasilnya, insya-Allah bunga yang ditanam juga tetap subur sebagaimana menanam bunga tersebut menggunakan tanah yang amat sesuai dengan pertanian. Bagi kami di sekolah kecil yang mempunyai dana yang kecil, cita-cita kami tetap sama sebagaimana sekolah besar. Cita-cita yang besar ingin melihat sekolah berada dalam keadaan ceria dan bersih serta cantik dipandang mata. Namun begitu, beberapa kekangan-kekangan terutamanya daripada kekangan keuangan menyebabkan kebanyakan daripada pentadbir sekolah memikir pelbagai cara untuk tetap sama bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah sedia ada mempunyai dana yang besar untuk menyediakan dan mencantikkan lagi sekolah. Di situ itu, saya di sekolah grade C yang mempunyai murid seramai 200 orang dan ke bawah, maka saya sendiri memikirkan satu cara macam mana untuk menjimatkan kos tapi kita mampu mencantikkan dan menceriakan juga sekolah kita sama macam mana sekolah-sekolah lain. Untuk makluman semua, ADTAMP asal dari tanah merah dan pasir sebenarnya ialah elemen percampuran tanah merah ataupun kita kenali dia sebagai tanah literit dan juga tanah pasir. Dua elemen tanah ini sebenarnya umum mengetahui adalah tanah yang tidak subur. Tapi rupanya dengan penggabungan dua unsur tanah yang tidak subur tadi mampu juga menghasilkan tanaman yang subur. Buat masa ini pihak sekolah hanya mencuba untuk menanam bunga sahaja. Kami belum perluaskan lagi kepada penanaman pokok-pokok tumbuhan atau sayuran ataupun pokok-pokok buahan yang lain. Saya baru mencubanya untuk menanam bunga dan hasilnya sangat memuaskan dan boleh diaplikasi di mana-mana sahaja. Elemen tanah merah dan tanah pasir yang tidak sihat tadi apabila dicampur ditambah dengan penggunaan baja kopi dan juga disiram pada setiap hari selama beberapa hari dengan jumlah hari selama 3 bulan yang saya amalkan, saya dapati kesannya amat baik dan bunga pandan diraja yang kami tanam subur seperti ditanam di atas tanah yang subur dan memang tanah untuk pertanian. Berikut saya akan tunjukkan kaedah cara-cara saya mencampurkan unsur tanah merah dengan tanah pasir. Baik, tentu tuan-tuan dan puan-puan akan bertanya apakah ukuran campuran yang sesuai untuk menggabungkan dua elemen bahan terbuang tadi. Sebenarnya saya hanya menggunakan sebuah kereta sorong. Di dalamnya saya letakkan tanah merah yang sudah terpakai dan saya masukkan 10 skop pasir dan saya gabungkan dua elemen itu juga untuk saya isi di dalam pasu-pasu bunga yang telah disediakan tadi. Dan alhamdulillah ukuran sebuah kereta sorong dan juga sebuah kereta sorong yang mengandungi tanah merah atau tanah elektrik tadi digabungkan dengan 10 skop pasir juga sebenarnya sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.
Berikut adalah video bagaimana saya menggabungkan kedua unsur tersebut. Added Tem asal dari tanah merah dan pasir. Untuk makluman semua, tanah merah dan pasir itu adalah bahan sisa buangan ataupun bahan lebihan ketika proses membaik pulih bangunan berlaku di sekolah ini. Apabila saya melihat bahan itu lebih dan ingin dibuang oleh pihak kontraktor, saya mengambil inisiatif cuba mengaplikasikan bahan terbuang ini menjadi bahan bermanfaat. Dan akhirnya, hasilnya setelah 9 bulan, Added Tem terbukti berkesan. Added Tem apabila dimulakan memang agak mencabar bila mana saya dapati penggunaan tanah merah saja, bunga yang ditanam tidak subur, dan juga apabila saya gantikan tanah merah tadi dengan pasir di proses yang kedua juga hasilnya selepas 3 bulan tidak subur. Namun di fasa ketiga apabila saya mencampurkan kedua-dua elemen ini, nampaknya ia membawa hasil yang sangat baik bila mana bunga pandan diraja yang kami tanam, yang saya tanam, menampakkan hasil yang sangat memuaskan hati. Ianya tumbuh hidup subur sehinggalah ke hari ini. Apakah bahan-bahan Added Tem? Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bahan-bahan Added Tem ialah daripada bahan-bahan terpakai, dan saya menggunakan 2 elemen saja, iaitu elemen tanah merah satu dan yang kedua tanah pasir. 2 elemen itu saja sebenarnya inovasi terhadap Added Tem yang saya hasilkan. Tetapi penggunaan bahan-bahan lain juga adalah bahan-bahan sedia ada yang tidak memerlukan kos. Contoh sebagaimana cangkul, skop, kereta sorong, pemotong mozaik itu, dan juga besi pengacau cat, berus cat. Itu semua adalah bahan-bahan terpakai yang sudah sedia ada dalam stok sekolah yang tidak memerlukan kos tambahan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan juga ingin laksanakan di tempat masing-masing, saya kira barang-barang yang saya sebut tadi juga sudah ada dalam simpanan masing-masing. Apa yang perlu kita lakukan cuma menggabungkan unsur tanah merah dan tanah pasir yang tidak subur tadi di dalam satu tempat, dan kita gunakan ia sebagai penggantian tanah dalam pasu, dan hasilnya akan memuaskan hati kita. Itulah penggunaan bahan-bahan Added Tem. Cuma ada satu tambahan kos yang diperlukan, hanyalah baja kopi yang saya gunakan, iaitu baja yang saya beli dengan harga RM6 untuk 1 kilogram. Untuk Added Tem, saya mencuba menanam bunga di dalam pasu dengan menggunakan satu jenis bunga saja, iaitulah bunga pandan diraja yang berwarna hijau dan kuning, yang sebenarnya bunga ini adalah bunga yang boleh hidup subur dengan tanah yang tidak berapa sihat.
dan bukan daripada tanah pertanian. So saya buktikan dengan kaedah inovasi EdTem yang saya cipta. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, bunga pandan diraja ini kalau dilihat secara sekali imbas, kelihatannya bunga ni subur ke? Bunga ni hidup ke? Bunga ni layu lah, bukannya subur. Sebenarnya bunga pandan diraja adalah sejenis bunga yang mempunyai warna hijau dan kuning seakan-akan layu, tetapi sebenarnya yang layu itulah yang nampaknya segar rupanya. Memang itulah warna bunga pandan diraja, kuning dan hijau. Kalau kira kos yang saya guna di Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir untuk menghasilkan inovasi ini, saya hanya memerlukan RM6 sahaja. Setelah secara keseluruhan EdTem dijalankan selama 9 bulan, saya selaku yang mempunyai idea mencipta inovasi ini merasa sangat berpuas hati dengan hasil inovasi saya sendiri. Dengan menggunakan dua percampuran tanah yang tidak subur, mampu menggantikan konsep tanah yang subur di dalam pasu bunga, dan ini secara tidak langsung mengesahkan bahawa kajian yang inovasi yang saya buat ini mampu menjimatkan kos bila mana sebenarnya penggabungan dua unsur tanah merah dan pasir boleh mengganti fungsi tanah, dan kita tidak perlu membeli tanah di luar, kerana tanah pertanian atau tanah untuk tanaman bunga di dalam sebuah pasu memakan satu plastik besar itu, jumlahnya satu plastik RM3. Kita boleh jimatkan dengan hanya menggunakan gabungan tanah merah dan tanah pasir yang saya yakin dan percaya di setiap sekolah ada banyak baki dan bahan lebihan apabila projek ataupun proses baik pulih bangunan ataupun pembinaan bangunan sentiasa dijalankan di sekolah-sekolah. Secara tidak langsung kami di sekolah Grade C juga mampu bersaing dari segi keceriaannya, dari segi mencantikkan sekolahnya, walaupun kami mempunyai dana yang sedikit, namun bunga-bungaan yang kami tanam mampu hidup subur sebagaimana ditanam di atas tanah pertanian. Demikian saja penerangan berkaitan dengan EdTem asal daripada tanah merah dan pasir daripada saya, Muhammad Azhari bin Haji Sulaiman, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Permatang Pasir, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan, untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehingga kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Ila liqa' ma'assalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. EdTem asal daripada tanah merah dan pasir.